Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Yang Muhammad Dwan Ngakokmen. Timbalan Menteri Pendidikan Yang Muhammad Dwan Wongkawo. Timbalan Yang Diketua Dewan Negeri Perak Lalu Ridho Yang Muhammad Wong Jeni Choi Si Chin. Pengurusi Jabatan Kuasa Peraturan Industri Pelabuhan dan Pengembangan Koridor Yang Muhammad Dwan Lo Si Yi.
Pengerusi Jabatan Kuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan Yang Berhormat Puan Sandra Ng Si Chin. Kepada Ibu Yang Berhormat Datuk Haji Rumaisi bin Bahari. Ahli Parlimen Ibu Timur Yang Berhormat Tuan Muhammad Lee Tuan Hao. Presiden Kehormat Seumur Hidup PCCI Datuk Liu Sui Yi. Pengerusi Jabatan Kuasa Peran Dusiga Krisma Otakan Encik Joseph Tan Hong Kiao. Yang Berhormat P.P. Berhormat ahli-ahli Majelis Pantai Ibu, ahli-ahli PCCI, rakan-rakan media, serta hadirin yang dihormati sekalian. Selamat malam semua dan selamat datang ke Majelis Perayaan Dusiga Krismas Otakan. Terlebih dahulu, saya bagi pihak PCCI ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua tetamu yang dihormati kerana sudi meluangkan masa untuk menghadiri Majelis Perayaan Dusiga Krismas Otakan pada malam ini. Saya juga menekankan terima kasih kepada Menteri yang berhormat Tuan Nga Kok Ning dan Datuk Pantai yang berbahagia Datuk Haji Rumaisi bin Bahari atas sokongan bantu mereka kerana mencayakan perayaan dan acara malam ini. Para hadirin yang dihormati, kita semua setia maklum bahawa dalam hadapan adalah tahun melawat Perak 2024 dan kita juga berharap dapat kerjasama kepada usaha yang dilaksanakan oleh kerajaan negeri dan Majelis Pantai Ibu supaya industri perancangan di negeri ini dapat mencapai pembangunan yang lebih besar. Kami juga berharap agar pihak Majelis Pantai Ibu dapat membantu pihak swasta dalam mewujudkan lebih banyak tarikan perancang baru supaya perancang dapat meninggalkan kenangan dan pengalaman yang indah terhadap Pantai Ibu dan kembali melancong pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Perak Sejahtera 2030 dan salam Ipoh Bestari Sejahtera kepada Yang Berhormat Puan Nga Kok Ning, Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan, Yang Berhormat Tuan Wong Kau, Timbalan Menteri Pendidikan, Yang Bahagia Datuk Liu Chiming, Presiden PCCI, Yang Berhormat Pengerusi Jabatan Kuasa Pelancongan Industri, Pelaburan dan Pembangunan Koridor Puan Loh Ziyi, Yang Berhormat Puan Sandra Ng Si Chin, Pengerusi Jabatan Kuasa Perumahan dan Pendapatan, Yang Berhormat Puan Jenny Choi Si Jen, Timbalan yang Ketua Dewan Negeri Perak, Yang Berhormat Howard P. Ahli Kajian Politik, Yang Berhormat Ahmad semua, ahli-ahli PCCI, urus dia program, rakan-rakan media, Div Jemputan, seterusnya hadirin yang dihormati sekalian. Terlebih dahulu saya ingin lahirkan rasa amat berbesar hati kerana dapat kita bersama-sama di Majlis Musical Christmas 2023 yang penuh harmoni dan warna-warni pada malam ini di sekitar kawasan Akidong. Saya ingin menekankan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berhormat Puan Nga Kok Ning, Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan kerana telah sudi mendapatkan masa untuk bersama-sama dengan kita pada malam ini bagi merasmikan Majlis Musical Christmas 2023. Saya bagi pihak MBI amat mengalu-alukan kehadiran Yang Berhormat ke majlis ini. Saya juga ingin meratangkan setinggi-tinggi penghargaan dan ribuan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Liu Chiming, Presiden PCCI, selaku penganjur bagi menjayakan sambutan majlis ini. MBI berharap ada hubungan dan kerjasama yang baik akan berterusan pada masa akan datang. Hadirin yang dihormati sekalian,
Christmas juga dikenali sebagai satu perayaan yang memberi kebahagiaan dan keceriaan kepada semua, terutamanya kanak-kanak. Ini dapat dilihat dengan berbagai perhiasan, khususnya pokok Christmas serta hadiah yang menimbulkan keriangan kepada semua. Menerusi majlis musikal yang dianjurkan ini, membolehkan rakyat dari kaum lain juga dapat merasai kegembiraan perayaan Christmas. Sambutan Christmas menunjukkan betapa negara ini menghargai setiap peranan dan sumbangan yang telah diberikan kepada warga negara yang dicerminkan melalui keiratan perpaduan, khususnya dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum di negeri ini. Kepelbagaian budaya dan perbezaan agama yang terdapat di negara ini tidak dapat ditemui atau wujud di mana-mana negara lain. Justru kita telah menghormati dan menghargai kepelbagaian ini sebagai satu keunikan yang merupakan kunci kepada kemajuan sosio-ekonomi negara. Marilah kita bersama-sama berak langkah dan bersama-sama menyumbang kepada bumi tercinta Malaysia ke arah kesejahteraan dan keharmonian untuk terus membangun menuju ke arah negara maju dan makmur. Oleh itu, amalan berkongsi perayaan dan menghormati perayaan kaum-kaum lain serta tradisi kunjung-kunjung di musim perayaan ini perlu diteruskan supaya ini kekal menjadi identiti masyarakat Malaysia yang unik. Hadirin yang saya hormati sekalian, keunikan dan kepelbagaian budaya yang ada di Malaysia telah merealisasikan kempen tahun Ipoh tahun 2023 pada tahun Ipoh akan menentukan pilihannya 2 minggu lagi. Dan kempen ini bertujuan untuk menonjol dan meraihkan kepelbagaian dan perayaan yang banyak terdapat di Malaysia sebagai tarikan pelancong menjelang tahun Melawat Perak tahun depan. Dan juga tahun Melawat Malaysia tahun 2026 dan tahun 2025 kita ada tahun Melawat Malaysia. So kita ada 4 tahun kita akan buat diversity pelancongan ini yang telah dianjurkan bagi mengasaskan untuk meneruskan momentum pertumbuhan industri pelancongan dan kebudayaan negara sebagaimana kejayaan yang telah dicapai sepanjang tahun Melawat Perak dan tahun Melawat Malaysia tersebut. Semoga dengan itu bersama-sama kita berusaha agar acara ini dapat diteruskan, kita adakan dan menerapkan lagi acara-acara pelancongan dan kebudayaan di negara kita. Saya juga percaya dengan sokongan daripada semua pihak sasaran tahun hadapan untuk menarik kedatangan pelancong selama lebih 5 juta orang dengan sumbangan ekonomi kepada negara Perak akan dapat dicapai. Cuma saya nak terangkan di sini satu strategi macam mana Ipoh nak berjaya. Salah satu strategi untuk bandara Ipoh pada negara Perak mendapat perhatian apabila kita dapat pengiktirafan dunia, World Recognition. Jadi untuk maklumat, bagi mendapatkan pengiktirafan dunia, saya berharap apa ini kita kerja. UNESCO telah mengiktiraf kita pada UNESCO Creative City Network. Ya. Dan juga baru-baru ini salah satu budaya kita, Mek Mulung dianggap sebagai salah satu seni yang diiktiraf oleh UNESCO. Apa yang saya nak cakap ni? Bila UNESCO mengiktiraf kita mengharapkan kita punya produk itu selari dengan apa yang dibuat oleh UNESCO. Dan dengan ini kita berharapkan pelancong-pelancong akan UNESCO akan menjadi ejen promosi kepada bandara ini. Dan dengan ini dengan sendirinya kita boleh tarik international tourist ke tempat kita because of the UNESCO punya promotion. Jadi saya harapkan perkara ini diharapkan bila orang datang ke tempat kita, produk kita adalah setaraf dengan apa yang dipromosikan oleh UNESCO. Sebab kita kena ingat UNESCO adalah badan promotion transfer for United Nations. Biasanya yang dipromosikan mestilah yang terbaik dalam dunia. Kalau kita punya produk tak sampai ke tahap itu, saya yakin kita akan dalam persaingan promotion pelancongan. Barang diingat, Ipoh bukan salah satu di negara. Ada menggunakan pelancongan Indonesia juga menggunakan pelancongan dia, even Singapura menggunakan pelancongannya, Filipina menggunakan pelancongannya. Kalau kita gagal bersaing dengan promotion, kita kalah. Dan seperti perkara yang saya harap saya boleh share dengan community, terutamanya dalam PCCI.
community, kalau kita boleh bekerjasama, investor akan masuk kepada kita. Saya yakin kita dapat terima banyak big investor bila masuk kepada kita, tapi kita tak mahu kita ni dikasih kita rumah. Tapi CCI kena ready. No, kita tak mahu degree kita, tapi semua investor okey dia, Singaporean, Chinese, Taiwanese, we want Ipoh people, we want Perak people, control our own city. Boleh? Okey? Okey. Tapi saya kata, sekali lagi saya merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat Tuan Ngakomen, Menteri Pertahanan dan Pertahanan yang sudi hadir dan seterusnya merasmikan Majlis Musikal Christmas 2023. Sekian, terima kasih. Yang berbahagia Datuk Liu Jiming, Presiden PCCI Perak, berbahagia Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Bahrain, ahli-ahli Exco Kerajaan Negeri Perak, kami saudari Sandria kami saudara Lo Si Yi, Tuan Yang Di-Pertua, Timbalan Tuan Yang Di-Pertua Negeri Perak, Puan Denny Choi, ahli-ahli Parlimen, ahli-ahli Dewan Undangan Negeri. Saya sudah lupa baru nak angkat Yang Berhormat Timbalan Menteri Pendidikan, Kami Wongkawa, ahli-ahli jawatan kuasa PCCI, saudara-saudari warga Ipoh yang saya kasihi dan hormati sekalian. Ladies and gentlemen, distinguished guests, hari ini dalam sejarah, seperti yang dikatakan oleh Datuk Bandar kita tadi, kepelbagaian budaya, kepelbagaian bahasa dan kepelbagaian agama adalah kekuatan kita, adalah keistimewaan kita. Nah, hari ini saya berasa sangat berbesar hati. This is the first time in history that the Ipoh City Council, under the able leadership of Yang Berbahagia Datuk Rumaizi, that work with PCCI to celebrate and have this Christmas musical show. Sebenarnya kita harus ucap tahniah kepada Datuk Rumaizi kerana tahun ini Datuk Bandar Ipoh telah dipilih sebagai Datuk Bandar terbaik Malaysia. Ini adalah kebanggaan 800,000 warga Ipoh. Kita harap tahun depan Datuk Rumaizi lagi cemerlang, gemilang dan terbilang. Bukan senang, antara 155 PBT Ipoh dipilih sebagai Datuk Bandar yang terbaik. Saudara-saudari sekalian, memang ini adalah kebanggaan kita. Dan Ipoh selepas tahun melawat Ipoh 2023, 2024 kita akan menyambut tahun melawat negeri Perak. Kerajaan negeri di bawah Exco Pelancongan Saudara Lo Si Yi telah pun menyediakan belanjawan 24 juta untuk menyiapkan menyambut tetamu datang. Kita harap Perak tahun depan akan terus bangkit dan kembalikan kegemilangan negeri Perak. Sukacita dimaklumkan. Hari ini, tahun ini, Malaysia menerima jumlah bilangan pelancong yang paling ramai di rantau ASEAN. Katakan semalam, Malaysia dari segi bahagian statistik telah menunjukkan telah menerima 26.4 juta orang pelancong. Buat kali pertama mengatasi Thailand di rantau ASEAN. Malaysia first, we receive 26.4 million tourists, Thailand 26 million, Singapore 20 million. And we hope next year, dengan tahun melawat Perak, dengan dasar liberalisasi visa untuk negara Arab yang kaya, China, India, tahun depan kita harap jumlah pelancong masuk Malaysia akan melebihi 30 juta orang. Dan membawa pendapatan 100 bilion ringgit. Pada 2019,
sebelum COVID, kita sebenarnya sudah hampir mencapai sasaran tersebut. 2019, jumlah pendapatan dari industri pelancongan adalah 87.4 bilion. Jumlah bilangan pelancong yang masuk hampir 27 juta waktu itu. Sebab itu, I have reason to believe our 30 million target with 100 billion income from tourism is realistic. Tapi seluruh warga Ipoh kena jadi duta khas kepada pelancongan kita. Adalah tanggungjawab kita pastikan setiap tandas di Bandaraya Ipoh semua bertaraf BMW, bukan kegiatan dengan BMW, bersih, menawan dan wangi. Adalah tanggungjawab setiap warga Ipoh jaga kebersihan, jangan buang sampah merata tempat. Supaya kita buktikan kepada semua pelancong, Ipoh boleh, Perak boleh, Malaysia boleh. Ini adalah misi kita bersama. Sekiranya pelancong masuk, tengok tempat foto, longkang tidak cuci, kata barang kena cuci ya, longkang semua. Kita kena pastikan lampu terang, jalan rata, longkang bersih dan semua warga Ipoh menjadi peramah. Sentiasa biarkan tetamu kita rasa. We have to make all the tourists who visit Ipoh to have a sense of belonging. We have to work hard to make sure that they experience the Ipoh hospitality. We have to take care of our public hygiene so that the 24 million budget set for Visit Perak here will not be gone wasted. That is our duty together, and I believe Ipoh memang boleh lakukan. Hari ini kita telah mengumumkan dasar Malaysia Second Home 2.0. Pagi ini telah pun dilancarkan untuk 12 bulan, ada 3 package Malaysia Second Home. Ini mic macam tak bayar bil elektrik TNB pasal dia. Boleh 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 dengar. Dia punya echo ni orang. Ada kita lagi berapa? Ada spare kata ini anti lau pakainya. Dia nyanyi ada echo. Tapi kita ucap macam ni susah. Dia mic lah. Dia apa? Ada. Kalau boleh. Pinjam tengok. Bolehlah pinjam sekejap. Nanti saya balik. Halo. Nah, ini tengok video. Suara cantik sikit. Alright. Tadi saya kata hari ini kita dah umumkan the Malaysia Second Home Program 2.0. Dia ada 3 kategori. Sekiranya orang asing bayar masukkan 500,000, kita bagi dia visa 5 tahun. Selepas 1 tahun 50% dia kena labur di Malaysia. Package kedua, the golden visa. 2 juta ringgit, kita bagi dia visa 15 tahun. You have to put in fixed deposit in the bank. Okay, katakan letak 2 juta di China, India, Melayu, Bengali Bank, CIMB Bank. Lepas 1 tahun, 50% kena angkat keluar, labur di Malaysia. Ada kategori ketiga, platinum visa. We have silver visa, golden visa, and platinum visa. Platinum visa bermaksud dia kena bawa masuk 5 juta ringgit. Letak dalam bank, setelah 1 tahun, boleh angkat 50% keluar, 2.5 million, wajib labur di Malaysia. Kita jangka, dan dia jika bawa masuk 5 juta, duit tinggal di Malaysia, dia akan dapat status PR. Ini merupakan inisiatif yang paling berwawasan oleh Kementerian Pelancongan, Seni dan Kebudayaan di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Kerajaan dah fokus untuk memulihkan ekonomi. Kita fokus membangunkan negara. Kita bayangkan 5 juta seorang, katakan ada 100,000 masuk.
negara kita akan mendapat 500 bilion ringgit. 500 bilion ringgit ada 3 kesan, 3 faedah. Pertama, first, we create a huge demand for ringgit. Saya yakin tahun depan bila Amerika Syarikat tidak menaikkan kadar faedah dia lagi, ringgit akan naik menjadi 4 ringgit 20 sen tukar 1 US dollars. That's why we have to create a demand for ringgit. People will buy ringgit. One fella, 5 million, 1 PR. So if we have 100,000, we got 500 billion ringgit. They put in the bank, we create demand for ringgit. After 1 year, they have to take the money out and invest in our country. Half, let's say, we are talking about 250 billion. That is a huge sum. I, as a minister in charge of housing industry, I'm very optimistic that we will be able to revitalize our housing development and also the property sector. When the property sector start booming, nearly 200 related industries will be benefited. That is a fact. Number 2, bila dasar visa, golden visa, platinum visa ini berjaya, kita akan lihat, okay, first you create huge demand for ringgit. Second, a lot of investment coming in. Third, a lot of good new job opportunity for Malaysia. Ketiga-tiga ini buktikan di mana apabila kita ada ahli kabinet yang berwibawa, sebab itu kita bawa masuk yang berwibawa, yang berwawasan, yang boleh berkhidmat untuk berikan khidmat yang terbaik kepada rakyat. Seterusnya izinkan saya ucap sepatah dua kata dalam bahasa Mandarin. 各位中总的长辈们、会长廖志明，所有的兄弟姐妹，刚才我说，今天其实是我们怡保相当具有历史性的一天。多元种族、多元宗教、多元文化，一路来都是马来西亚的优势，也是我们独特的这一个文化。当我们庆祝圣诞节的时候，全民同庆，5天同庆。当我们庆祝有族同胞 Hari Raya Aidilfitri， 我们也一样的，大家5天同庆，然后农历新年屠妖节，这就是真正的马来西亚，也就是我们时常说马来西亚亚洲魅力所在 ，Malaysia truly Asia。我们不能只是讲，必须做。我相信1年前，周总的理事也做梦都没有想到。所以在圣诞节的时候，丰街跟市政厅办圣诞音乐晚会，这是一项创举，这是一项进步，这也是一项成绩证明。所以我要特别感谢怡保市政厅和钟总理事，你们带动了文化的开放，带动了多元文化的这一个兴起，这是真正的马来西亚的精神。而我刚才说，未来团结政府将会致力于重新振兴经济。我们今天公布的马来西亚第2家园，分成3个配套：银色配套、金卡配套，还有百金配套。估计这3个配套我刚才解释，加起来它的投资效应可以带动整个5000亿的这一个经济价值。然后他们把钱带来马来西亚，就可以只要给500万就可以拿到 PR， 然后把钱放在银行里面。1年后1半拿出来投资，大家想想，比如说拿到 SY6， 拿1个人他500万，他放在 bank 里面拿做次利息，明年要拿1半出来，不可以拿去外国，一定要在马来西亚投资。将来投资什么？肯定各行各业都可以投资，买店咯，对不对？买楼咯，对不对？买各种各样的东西投资，买车咯，什么都好，你就带动了整个经济的效益。5000亿是一个保守的估计，我是以10万人来计算。如果1半有2500亿放银行，2500亿来投资，这个投资钱的乘数效应将会带动市场，让制造更多就业机会。更重要的，也会带动马币升值。所以政府看中了经济的要害，也知道如何解决经济的问题。我们只是需要时间。所以呢，这一次我相信新的1年，
未来马来西亚的前途会越来越好。我们在过去12个月，刚才拿到廖志明致辞的时候，对团结政府语多赞赏，我们感激不尽。更重要的是，让我们让人民看到团结政府的用心。在过去12个月，我们至少有2大成就。第一，我们让马来西亚告别了政治动荡。过去5年换4个首相，讲到都怕，对不对？现在我们知道，这个首相只要无病无灾，他最少可以做2届10年，这可以让整个国家恢复稳定。目前已经做到了，团结政府在国会拥有152票，远超2/3的支持力量。政治一稳定，第2个成就，恢复投资者的信心。政治不稳定，不可能有人去投资。打个比方，现在你会去巴勒斯坦投资吗？打个比方，你会去阿富汗投资吗？或者你会去乌克兰投资吗？不会，为什么？战争不稳定，对吗？一样，马来西亚团结政府最少2大成就：恢复政治稳定，恢复全球投资者的信心。我们就看到上个星期，全球 AI 教父黄仁勋 NVIDIA 的创办人来到吉隆坡，二话不说宣布投资200亿。这只是其中一部分，这体现了当全球5大龙头公司，市值超过1兆美元的公司，也决定选择来马来西亚投资的时候，他们不是用脚投票，不是用手投票，他是用钱来投票。这对国家来说是一个进步，是一个肯定。所以马来西亚需要更多的正能量，好像今天晚上的一样。所以呢，团结政府都没有放心，只要小弟跟团队还有在的一天，我们全体都会跟霹雳州钟总共同进退，并肩作战。只要是好的，我们全力支持。所以你看，这一条街，现在每逢拜5、拜6、礼拜，我们的市长还有我们的市议员也已经批出来，到什么或个别来胜出了，别的出来干系干，全部已经批准。它这边变成怡保著名的步行街。20年前，老马来怡保，他说怡保是死城。Ipoh was a dead town before. There's never any traffic jam in Ipoh because nobody will visit Ipoh at night. 20 years ago. Tapi hari ini kita lihat di bawah Datuk Bandar terbaik, Datuk Romaisi. Ipoh sekarang malah pun traffic jam. Kalau Datuk kita pikir jalan sekarang macam mana? You bawa masuk pelancong ramai-ramai, tapi we are very happy lah. Sekurang-kurangnya bila pelancong masuk, 旅游业是最好的，无烟工业，人来钱流，然后回家。这个有最经济，是最有立竿见影之效的。所以我们希望大家，今年是怡保旅游年，还有2个礼拜就是霹雳州旅游年。我希望80万的怡保市民都能够跟我们一起努力，作为霹雳州旅游大使，搞好旅游业，不能只靠罗思义，不能只靠黄思琴也不能只靠国州议员，必须全体市民，我们大家必须做到有礼貌、有修养，同时照顾环境卫生，维护公厕干净，确保旅客来都能够有宾至如归的感觉，这一点非常重要。那今天是八角楼史上第1次圣诞音乐晚会，可喜可贺，可圈可点。在这圣诞的季节里面，我们要永远记得，因为就庆祝圣诞，圣诞的主角就是耶稣基督。耶稣基督的到来，给了人3样最重要的东西：信心、希望和爱。而这3者之间，最大的就是爱。当你的人生里面有信念，永远都有信心，人生活着永远充满盼望，然后家庭里面到处都有爱，你的人生就是幸福的人生。所以我就用这几句话祝大家圣诞快乐，新年蒙恩。Let me take this opportunity to wish everyone a Merry Christmas and a blessed New Year 2024. Thank you.
check will go to the media keeper. 地上支票会呈现给 The Wire Keeper 戒毒抗毒中心。 The media keeper is actually a drug rehabilitation center based in Cebol. 其实它是一间戒毒抗毒中心，是在猪毛。 They have been doing wonderful work for many, many years. 他们在很久的时间已经做了很好的工作，帮助那些戒毒的中心。 Please remain on stage for the photo session. Next, we might invite a representative from Lighthouse Hope Society, Ipoh. 我们要邀请希望灯塔协会。 Lighthouse Hope Society actually just carry out a soup kitchen feeding the poor in Ipoh. 希望灯塔协会是给贫穷的人士提供食物的。 Next, we like to invite a representative for the Salvation Army to come on stage to receive the contributions. 下一位我们要邀请怡保救世军。 The Salvation Army runs a parent home for the aged. 怡保救世军是他们是帮忙是提供照顾给那些年老的年长。 Lots of love required for this work. Next, we might invite a representative from Vision Home. 下位我们要邀请福育之家 Vision Home， They run a children's home in First Garden. 他们是有举办一个儿童之家。 Next, we have representative from Community Bantuan and Pendidikan. 下一位是金马伦高原原住民补助与教育师区。 They are based in Cameron Highlands and they help the Orang Asal. 他们是在金马伦高原，是帮助原住民的。 I think during the COVID, they were the one who were distributing food packages to the Orang Asal in Cameron Highlands. 在疫情的时候，他们提供食物给原住民。 Last but not least, we have the representative from Youth with a Mission Ipoh. 最后一位，我们是邀请青年使命团。 They do wonderful work in Waterport, caring for the marginalized people. 青年使命团在华大伟帮助边缘人士。 Okay, before we take the photograph, I think we would like to present souvenirs to Nari Panda and Wanika. 我们在拍照之前，我们想赠送纪念品给怡保师之 Okay, 长。 you have the photos first. 我们先拍照。 Selamat datang tuan-tuan dan puan-puan. Biasanya kesan yang diberikan oleh musim Christmas adalah Santa Claus. Tetapi sebenarnya maksud sebenar Christmas adalah untuk menyambut kelahiran Yesus. Pada petang ini, kami yang mewakili gereja Ipoh Elim Gospel Hall ingin mempersembahkan dua lagu, Silent Night dan It Is All for Love. Kami berharap tuan-tuan dan puan-puan dapat merasai kasih dan harapan yang Tuhan berikan. Semoga damai sejahtera menyelimuti kita semua. Sila menikmati.